أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung tadabbur Al-Quranul Karim, iaitu untuk siri yang keempat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan melihat surah yang keempat di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa, iaitu surah yang berkaitan dengan wanita. Sebelum kita memasuki mentadaburi ayat yang kita pilih, insya-Allah pada malam ini, mari kita lihat dulu secara ringkas sinopsis tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa terdiri daripada 176 ayat. Ia adalah merupakan surah Madaniyah, iaitu ayat-ayat yang Nabi SAW terima ketika setelah Nabi SAW berhijrah daripada bumi Mekah ke Madinah. Sebab itu dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Dinamakan An-Nisa kerana dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surah yang paling banyak membicarakan yang berkaitan dengan hal ehwal wanita dibanding dengan surah-surah yang lain. Adapun surah yang lain selain daripada surah An-Nisa yang banyak membicarakan tentang hal berkaitan wanita adalah surah At-Talaq. Sebab itu dua surah ini digelar sebagai surah An-Nisa dengan sebutan surah An-Nisa Al-Kubra. Sedangkan surah At-Talaq disebut dengan sebutan surah An-Nisa As-Sughra. Secara umumnya kebiasaan surah-surah Madaniyah menjelaskan tentang keimanan, tauhid, hukum-hukum, kisah-kisah dan lain-lain perkara umum yang berkaitan seperti hal-hal yang berlegar sekitar tentang manusia, kewajipan menjauhi adat-adat jahiliah dan sebagainya. Baik, untuk tadabbur kita daripada surah An-Nisa ini, kita pilih ayat 48 dan ayat 116. Lihat ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Tidak akan mengampuni dosa sesiapa saja yang mempersekutukannya, dan dia tidak akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu, yakni syirik, bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian ayat 116 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia,
Dan dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Baik, ini merupakan dua ayat yang memberikan atau memfokuskan kepada tema yang sama, iaitu tentang syirkun akbar. Dan akibatnya adalah di ayat 48, ia telah berbuat dosa yang besar. Dan ayat 116, ya sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang ini siapa? Pelaku kesyirikan. Syirik apa di sini? Syirkun akbar. Baik, mari kita lihat. Dua ayat ini daripada surah An-Nisa, iaitu ayat 48 dan ayat 116. Memberikan beberapa perkara yang sangat penting. Pokok-pokok utama, sekurang-kurangnya ada 4 perkara daripada kedua-dua ayat ini secara ringkas. Yang pertama, peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Yang kedua, dosa syirik tidak akan sesekali diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, dosa selain daripada kesyirikan Allah Taala akan ampuni. Ya, dosa selain daripada syirik Allah Taala akan ampuni. Yang keempat, pelaku kesyirikan yang telah terjatuh kepada perbuatan dosa yang paling besar, ya, dan telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang ini orang-orang yang melakukan syirkun akbar, maka dia telah terjatuh kepada dua perkara, iaitu perbuatan dosa yang paling besar dan kesesatan yang paling sesat sejauh-jauhnya, dhalalan ba'ida. Ya. Jadi ini 4 perkara utama, intipati daripada dua ayat yang nadanya sama. Nadanya sama, iaitu tentang larangan seseorang melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan perkara yang wajib diketahui dan dijauhi oleh seorang Muslim. Ya. Sekarang kita masuk kepada penjelasan. Ya, tetapi sebelum kita masuk kepada penjelasan, ada beberapa perkara penting yang perlu kita ketahui, ya, tentang kesyirikan. Sehingga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sebab sering para sahabat bila datang bertemu dengan Nabi SAW, mereka tidak melepaskan kesempatan keemasan itu. Langsung bertanya kepada Nabi SAW, kebiasaannya perkara-perkara kebaikan. Kerana apa? Para sahabat sangat gemar dan bersegera di dalam melakukan kebaikan. Mereka contoh yang paling terkedepan dalam, ya, kesungguhan dan semangat dalam melakukan kebaikan. Kerana mereka mengetahui kebaikan Allah akan berikan syurga seluas langit dan bumi. Sedangkan sebaliknya aku, kata Huzaifah radhiyallahu an, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Banyak orang semua ni tanya tentang kebaikan, buat ni dapat apa, ya, dan sebagainya. Tapi Huzaifah pula radhiyallahu an tanya kebalikan daripada itu, tentang keburukan. Disebabkan rasa takut keburukan itu akan menimpaku. Tanya tentang keburukan tu bukan sebab nak berbuat, ya, tetapi supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Maka benarlah kata seorang penyair Arab, iaitu Abu Faras Al-Hamdani rahimahullah, ya, berdasarkan ayat ini dia kata apa? Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, akan tetapi agar aku dapat menghindarinya. Kerana sesiapa yang tidak mengetahui keburukan, dapat saja ia terjerumus ke dalamnya. Benar sekali, sahih kenyataan ini. Sebab yang menyampaikannya adalah sumbernya daripada As-Sadiqul Masduq, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di dalam pelajaran akidah, di dalam pelajaran tauhid, seseorang itu tak cukup berpada dengan mempelajari tentang ketauhidan, mentauhidkan Allah. Pada masa yang sama, dia wajib mengetahui dan mempelajari tentang pembatalnya, lawannya, iaitu
kesyirikan. Sebab barang siapa yang tidak mempelajari kedua-duanya, maka khawatir dia akan terjerumus ke jurang kebinasaan. Khawatir amalan-amalan yang dia buat, dia rasa sudah benar, sudah diterima, tiba-tiba tanpa disedari atau dia sedari, dia telah melakukan pembatalnya, iaitu kesyirikan. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan berkaitan dua ayat ini. Ada 5 perkara sekurang-kurangnya yang akan kita sampaikan, ya, supaya dapat kita beri perhatian, kerana ini satu tajuk yang sangat penting, ya, sebab berkaitan dengan tauhid dan syirik. Baik, yang pertama kita akan jelaskan apakah dia makna syirik. Yang kedua, bahaya atau bencana syirik. Yang ketiga, pembahagian syirik dan perinciannya. Yang keempat, perbezaan di antara syirik akbar, ya, dan syirik asghar atau syirik kecil. Yang kelima, jika ada kesempatan masa, ya, punca berlakunya syirik dalam masyarakat Islam. Ya, sebab syirik dia bukan hanya berlaku pada zaman ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kaum kafir musyrikin. Ya, bila seorang itu dah jadi seorang muslim pun, dia sangat terdedah kebarangkalian untuk dia terlibat, ya, akan menjadi besar jika dia tidak memiliki ilmu. Sebagaimana kata Huzaifah radhiyallahu an tadi, iaitu dia bertanya tentang keburukan, ya, agar dia tidak terjatuh kepadanya. Dan keburukan yang paling besar, dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kegelapan yang paling gelap adalah syirkun akbar. Ya, by ranking dia duduk di nombor 1 selama-lamanya. Ya, dia merupakan, ya, satu kezaliman, satu dosa, satu maksiat yang besar, sehingga Allah Ta'ala tak reda dia dipersekutukan, sehingga sesiapa saja yang melakukannya, maka Allah Ta'ala tak akan ampuni selama-lamanya, dan dia kekal nanti di dalam neraka selama-lamanya, wal-iyazubillah. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, apa makna syirik, ya. Secara mudahnya adalah, syirik adalah menyamakan makhluk dengan Khalik, yakni Allah Ta'ala, pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Dia samakan, dia letakkan setaraf makhluk itu dengan Allah dari sudut, ya, kekhususan hanya pada Allah. Lalu dia samakan juga kepada makhluk. Apa contoh? Iaitu syirik seperti menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala dalam dua hal yang utama, iaitu hal rububiyah dan uluhiyah Allah Ta'ala. Apa makna ar-rububiyah? Iaitu seseorang wajib mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan Allah Ta'ala. Seperti apa? Allah dia adalah Al-Khaliq, yang menciptakan alam, dunia dan semuanya ini, makhluk ini siapa? Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala dia adalah Al-Malik. Dia ciptakan seluruh ini, dia adalah pemilik. Ya, makhluk tidak memilikinya, Allah Ta'ala semata-mata yang memiliki. Ya, dia bukan hanya memiliki, dia adalah Al-Mudabbir. Dia yang mengurus seluruh aturan alam ini. Matahari terbit terbenam, bulan terbit terbenam, ya, membesar dan mengecil, hujan turun, penyakit diangkat, ya, dan sebagainya. Itu adalah segala af'al Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan dia mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah. Jadi barang siapa yang meyakini adanya pencipta, pemberi rezeki atau pengatur alam semesta ini selain daripada Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan syirik akbar, menyebabkan pelakunya, ya, keluar daripada agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Sabah ayat 22. Qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Katakanlah, hai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun, ya, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peranan serta dalam peranan, ya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Jadi alam semesta ini Allah Ta'ala sahaja yang menciptakan. Kalau ada orang lain mengatakan bahawa ada Tuhan selain Allah Ta'ala yang menciptakan itu, maka dia adalah telah melakukan syirik akbar. Adapun contoh kesyirikan dalam al-uluhiyah Allah Ta'ala,
Iaitu seseorang wajib mentauhidkan Allah dari sudut al-uluhiyah. Apa makna al-uluhiyah? Iaitu menyerahkan seluruh amal kerja buat ibadah seseorang hamba, wajib dia tuju hanya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh dia setarakan dengan makhluk yang lain. Ketika mana dia beribadah kepada Allah, pada masa yang sama juga dia mengambil sesekutu, sesembahan di samping Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Mengambil patung-patung sebagai perantara dalam dia beribadah kepada Allah. Menyembah batu-batu dan sebagainya. Itu dalam bab sembahan. Begitu juga dalam segala ibadah. Jika dipalingkan selain daripada Allah, maka dia adalah syirkun, musyrikun, kafir. Contoh syirik di dalam al-uluhiyah, iaitu seseorang itu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Walaupun pada masa yang sama dia beribadah kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Tapi pada masa yang sama dia minta kepada makhluk ghaib. Rijalul ghaib kodanya. Orang-orang yang telah mati, yang dianggap soleh. Lalu dia minta menyeru kepadanya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh Badawi, wahai Syekh itu, Syekh ini, tolonglah hamba berada dalam masalah ni. Angkatlah segera COVID-19 ini daripada kami. Itu syirkun akbar. Kenapa? Kerana mengambil makhluk, sama ada sebagai perantara atau langsung kepada makhluk memintanya. Sedangkan makhluk itu tidak mampu untuk memperkenankan permohonan mereka itu, kerana makhluk itu telah mati. Tak akan sekali-kali dia mampu. Sebab itu barang siapa yang melakukan syirik dalam al-uluhiyah, maka dia musyrik kafir. Jadi hendaklah kita ketahui bahawa syirik yang banyak terjadi di kalangan manusia dari dulu sampai sekarang adalah syirik dalam hal al-uluhiyah, iaitu dalam hal ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Walaupun dia solat, walaupun dia berpuasa pada bulan Ramadan, tapi kalau dia memalingkan ibadahnya itu selain daripada Allah, maka dia adalah musyrikun kafirun. Tidak diterima seluruh amal. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala, padahal tidak ada sesuatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabbnya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi bila kita nak menjelaskan tentang syirkun ini, syirik akbar ataupun syirik asghar, maka dia sangat berkaitan dengan makna ibadah. Sebab bila dia tahu ini adalah ibadah, maka ibadah adalah hak mutlak Allah Ta'ala, tak boleh dipalingkan, tak boleh disamakan dengan makhluk lalu disandarkan kepada Allah, maka dia hendaklah mengetahui makna apa ibadah. Jadi kita sering sebut. Sebab itu ibadah, tauhid, syirik akan sentiasa disebut di mana-mana kuliah, kerana dia adalah perkara yang penting untuk mengingatkan umat Islam agar jangan tersalah jalan, tersesat sehingga mengakibatkan terbatal keislamannya, sama ada dia sedar atau dia tidak sedar. Kerana orang yang terbatal akidahnya, tertolak seluruh amal ibadahnya. Bab tauhid. Sebab tu rukun Islam mula-mula ucapannya adalah syahadah, baru disusuli dengan ibadah. Solat, puasa, zakat, haji. Matematik rukun Islam, bila terbatal satu, yang utama, yang nombor satu, habis semua terbatal. Bukan 5 tolak 1 dengan 4, tak. 5 tolak 1 kosong. Tu matematik rukun Islam. Sama juga dengan matematik rukun iman. Sama. Sebab perkara pokoknya ada di nombor 1. Iaitu apa? Iaitu syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita telah jelaskan sebelum ni apa makna ibadah, iaitu apa saja yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala, baik perkataan atau perbuatan, yang lahir atau yang batin, maka dia adalah ibadah. Seperti apa? Rasa takut, ibadah yang berkaitan dengan hati, takut, tawakal, khusyuk, inabah dan sebagainya. Manakala yang nampak, solat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang berbentuk sebutan zikir, baca Quran, selawat, itu semuanya mesti yang berbentuk memurnikan tauhid kepada Allah. Baik. Kemudian
kita lihat pula apa bahaya syirik. Apakah akibat bila seseorang melakukan syirkun akbar atau syirkun asghar? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Apabila dia mati dalam keadaan kesyirikan dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itulah dia intipati daripada ayat yang kita baca tadi. Ya, ayat 48 dan ayat berapa tadi? 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampuni. Tak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, yakni syirik. Dan dia mengampuni dosa selainnya, selain syirik, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jadi ayat ini menjadi dalil Allah Taala tak akan mengampuni dosa syirik. Tapi dosa lain daripada syirik Allah ampuni. Ya. Contoh dia berzina, dia minum arak, dia terlibat dengan riba, dia berjudi, tak berpuasa pada bulan Ramadan, dia tetap mendapat peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Sama ada menerusi dua jalan. Jalan yang pertama, Allah humbankan dia dulu dalam neraka untuk tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu semua bergantung pada masyiat kehendak Allah. Sampai satu masa, kemudian Allah akan keluarkan dia. Sebab ya, syarat nak masuk syurga mesti ada iman dalam hati dia. Jadi iman lawannya apa? Syirik. Ya. Tu. Jadi atau yang kedua, Allah Taala langsung aja masukkan dia dalam syurga. Ya, sebab Allah Taala dia memiliki kuasa mutlak. Dia boleh saja mengampunkan dosa pelaku-pelaku dosa besar di dunia selain daripada syirik akbar. Masuk syurga. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ni tentang syafaat. Ya, bukan. Yang kita jelaskan tentang 10 jalan bagaimana Allah Ta'ala mengampuni dosa seorang hambanya. Masih ingat? Apa contoh 10 jalan Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya? Doa orang yang hidup untuk orang yang mati atau yang hidup. Betul kan? Atau yang mula-mula kita letak istighfar, taubat, al-hasanat, azab kubur, amal-amal soleh yang orang lakukan untuk dihadiahkan pada dia, seperti buat haji untuk dia, bayar hutang untuk dia. Kemudian apa lagi? Syafaat Nabi SAW, syafaat Al-Quran, syafaat puasa. Apa lagi jalan dia mendapatkan ampunan? Macam mana? Itu iaitu nanti akan ada kisos di titian sirat selepas itu. Ya, hak-hak sesama Muslim. Dan kemuncaknya apa? Iaitu Allah Ta'ala dia maha mengampuni. Dia berhak dan memilih sesiapa sahaja yang dia inginkan untuk diampuni. Ni semua dapat. Kecuali apa tadi? Satu je, ini dia. Iaitu syirkun akbar. Allah Ta'ala tak akan ampuni. Jadi takut tak ni? Bahaya tak? Maka hendaklah setiap orang yang beramal khawatir, takut. Sebab tu dalam melakukan ibadah ada 3 komponen utama. Iaitu mesti ada perasaan al-khawf. Takut. Ya Allah. Ya, takut tak sedar kita buat syirik. Ni takut. Ya. Dan kita harap Allah ampunkan dosa kita jika kita pernah melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, bencananya atau bahaya syirik, Allah Ta'ala mengharapkan syurga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan syurga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu. Lihat, ini peringatan daripada Allah. Hukum yang dikenakan pada orang yang melakukan syirik kepada Allah, haram baginya syurga. Maknanya apa? Haram, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal-iyazubillah. Kemudian yang ketiga, bahaya syirik, dia menghapuskan seluruh pahala amal kebaikan. Ketika dia datang nanti di yaumul mahsyar, dia bawa banyak pahala. Pahala puasa, pahala zakat, puasa sedekah, puasa haji, macam-macam. Tiba-tiba satu pun tak diterima oleh Allah Ta'ala, terhapus. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka mempersekutukan Allah,
pasti lenyaplah amalan yang mereka bawa, yang telah mereka kerjakan. Sia-sia. Harap-harap pelaburan di dunia dapat untung di akhirat, tiba-tiba rugi. Menyesal tak? Kalau berniaga buat pelaburan di dunia, rugi, menyesal, ada peluang lagi untuk memperbaiki. Tapi kalau di negeri akhirat, sesal sudah tidak berguna. Seperti kata orang tua-tua peribahasa, macam mana? Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata binasa. Ataupun lagi satu apa? Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Tengok orang tua-tua. Tu hadis orang tua-tua Melayu. Sesuai dengan syariat, dalil Quran, hadis. Masya Allah. Tajamnya, halusnya untuk memberikan kefahaman kepada orang Melayu dengan cara peribahasa. Masya Allah. Kemudian bahaya yang keempat. Bahaya yang keempat, orang melakukan syirik. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dah sebut tadi, paling besar, dosa paling kejahatan paling besar, kezaliman paling besar, dosa paling besar, maksiat paling besar. Nombor 1 lah ranking dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tadi Imam kan baca surah ni, Luqman. Macam mana Imam? Betul? Wahai anakku, tengok Luqman nasihat pada anak dia. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sebab itu penting, wajib bagi ketua keluarga, seorang ayah, untuk mendidik anak-anaknya di atas tauhid yang benar. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah mempelajari tentang silsilah akidah sahihah. Telah selesai mempelajari 4 kitab. Kitab apa yang kita belajar tentang akidah? Al-usul al-thalathah wa adillatuha. Yang pertama. Yang kedua, qawaidul arba'ah, tentang kaedah-kaedah mengenali kesyirikan. Yang ketiga, usulus sittah. Yang keempat, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Selesai sudah marhalah yang pertama. InsyaAllah nanti kita akan pelajari pada kuliah subuh, silsilah akidah sahihah, marhalah yang kedua. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan itu akan mengukuhkan dan menguatkan kita agar tetap istiqamah di atas akidah yang sahih, yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah akidah yang benar yang diambil daripada penulisan para ulama salaf. Para ulama salaf sungguh sangat kaya dengan warisan kitab-kitab yang mereka tinggalkan pada kita. Maka hendaklah kita menggunakan khazanah ilmu itu yang sangat bernilai. Di antara kitab-kitabnya yang kita akan pelajari insya-Allah seperti kitab, yaitu di antaranya akidah Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah. Kita akan belajar kitab seperti kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, anak murid guru kepada Imam Bukhari rahimahullah. Dan kemuncaknya kita akan belajar kitab Akidah At-Tahawiyah. Dan banyak lagi kitab-kitab seperti kitab Manzumah Haiyah oleh Ibnu Abi Daud, anak kepada Imam Abu Daud rahimahullah. Semuanya kitab-kitab ini terpelihara dengan sanad-sanadnya daripada kita sampai kepada pengarang. Itulah kaedah yang diajar oleh para salafus soleh kita, iaitu ilmunya adalah otentik, dipertanggungjawabkan, tersambung sanadnya sampai sekarang. Dan itulah di antara kaedah pembelajaran yang menjadi sunnah bagi para salaf, dan hendaklah kita mengekalkan kaedah belajar demikian insya-Allah. Baik, kembali. Kemudian orang yang melakukan syirik akbar, di antara bencananya adalah musibah yang akan dia perolehi. Mereka adalah orang yang paling hina di atas dunia. Apatah lagi nanti di negeri akhirat, paling hina, dihumbankan ke dalam neraka. Nampak dari sudut fizikal, hebat hidupnya, berjawatan tinggi, kaya, alim, nampak, tapi telah melakukan pembatal. Jadi syirkun akbar, nanti dia dikategorikan sebagai makhluk yang paling hina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, yakni pelaku-pelaku kesyirikan, akan masuk neraka Jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk.
Tengok Allah berikan mereka stamping, iaitu seburuk-buruk makhluk. The worst creature. Paling buruk. Sebab apa? Sebab betapa beraninya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dengan meletakkan tandingan-tandingan dalam beribadah. Sama taraf dengan Allah. Padahal Allah Ta'ala adalah Rabb. Yang disetarakan itu adalah makhluk. Ya. Tak akan bertemu selama-lamanya makhluk dan pencipta. Disetarakan. Takkan. Ya. Kerana makhluk berada ya di bawah perintah dan arahan Allah Ta'ala. Wajib tunduk. Sebenar-benarnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Baik. Yang seterusnya, bahayanya kesyirikan adalah dia adalah punca kebinasaan seseorang. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apa yang membinasakan ni? Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Lalu jawab Nabi SAW, qal asyirku billah. Itu nombor 1. Yang kedua, wasihru. Yang kedua, sihir. Dan seterusnya. Jadi ranking nombor 1-nya adalah daripada sekian banyak dosa-dosa besar yang membinasakan seseorang, nombor 1 adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, dan banyak lagi lah, cukup sekadar itu. Ya, kerana banyak sekali ya bahaya dan bencana kesyirikan. Baik, selesai sudah beberapa faedah yang menjelaskan tentang betapa bencananya, bahayanya ya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Walaupun dia solat, dia berzakat, dia berpuasa, dia solat malam bagai-bagai, tetapi apabila dia terjerumus ke dalam kesyirikan, maka terbatal seluruh amalnya. Dia menjadi orang yang paling hina, ya, dia orang yang binasa. Dia orang yang menyesal sudah tidak berguna lagi, dan dia dihumbankan ke dalam neraka bersama dengan syaitan laknatullah wal iyazubillah. Kemudian kita lihat ya tentang pembahagian kesyirikan. Ya, jenis-jenis kesyirikan. Syirik berdasarkan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama memberikan klasifikasi kepada 2 kategori yang besar. Yang pertama iaitu syirkun akbar. Syirkun akbar inilah yang menyebabkan pelakunya mendapat ancaman tadi. Iaitu syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka selama-lamanya jika dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan belum bertaubat daripadanya. Tu. Ya. Jadi, hendaklah seseorang itu yang memiliki rasa takut terhadap bahaya ya melakukan syirik akbar. Apa contoh syirik akbar ini? Contoh secara mudah. Seperti seseorang berdoa kepada selain daripada Allah. Kita dah sebut tadi, dia minta ya sama ada pada masa yang sama minta kepada Allah, pada masa yang sama juga minta kepada ya makhluk, minta pada jin. Wahai jin, aku ada masalah ni, tolong bantu aku. Tu. Ya. Atau minta kepada orang sebagaimana kita sebut semalam, minta kepada seseorang yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Minta jodoh. Manusia boleh tak memenuhinya? Minta murah rezeki. Minta dipanjangkan usia. Minta disembuhkan. Tak boleh. Ya, maka bila seseorang itu memalingkannya daripada Allah kepada makhluk tadi, sama ada yang hidup atau yang mati, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Ya, sebab tapi kalau minta kepada manusia sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya, maka adalah dibolehkan. Tapi itu pun ada syarat. Masih ingat syarat dia semalam? Ada berapa? 4. Yang pertama, dia hidup. Yang kita nak minta tu orang hidup. Yang kedua, bukan sihat, dia mampu. Ya, kalau sama ada dia sendiri yang mampu buat ataupun dia minta orang lain bantu. Yang ketiga, dia hadir. Sama ada hadir depan kita ataupun dia berada di kejauhan tapi kita boleh hubungi dia. Hello, Assalamualaikum. Rumaisa, saya nak minta tolong sikit. Boleh WhatsApp kat saya tak kerja sekolah yang cikgu bagi? Dia boleh tak? Dia dengar kan? Tu dia boleh buat. Yang keempat, tidak melanggar syariat. Jadi kita minta bantuan pada dia tu, orang hidup tu, sesuatu yang tak langgar syariat. Boleh tak? Telefon, Rumaisa. Ya. Boleh tak kau bagi jawapan kat aku periksa?
Boleh tak? Bukan itu, yang tu boleh. Contoh Rumaisa. Macam nak buat Rumaisa bagi contoh apa Rumaisa? Takkan tolong beli rokok. Itu biasa orang lelaki. Contohlah, katakan tadi Abu, tolong beli rokok kat aku 3 kotak. Boleh tak? Dia mampu, dia hadir, dia hidup. Tapi perkara itu perkara yang melanggar syariat, maka tak boleh, diharamkan. Faham? Itu yang manusia mampu lakukan, boleh dengan syarat tadi. Ya. Tapi kalau pergi ke kuburan orang mati, yang telah mati duduk di kubur, boleh tak? Pergi kuburan orang yang wali-wali lah. Dia orang soleh, hidup di dunia, alim, tok guru, kita pergi kat dia kat kubur tu. Tok guru, ni cucu datang. Cucu ada masalah sekarang ni. Masalah apa? Dah tak kerja 3 bulan dah. Duit dah tak ada duit dah. Makanan rumah pun tak ada. Tolong boleh tak? Tolong minta pada Allah agar diturunkan rezeki kat saya. Itu satu. Yang kedua, Tok Guru, tolonglah bantu saya masalah ni. Itu semuanya adalah syirkun akbar. Ya. Tu. Kadang ada perkara ini dilakukan oleh orang. Ya, maka jangan jadikan contoh orang itu sebagai dalil. Dalil kita siapa? Nabi SAW. Contoh lagi syirkun akbar apa? Seperti memakai azimat. Ya, memakai azimat. Ataupun pergi bertemu dengan bomoh-bomoh. Ya, pergi doktor, pakar, duit habis ribu-ribu dah. Tak sembuh sakit. Akhirnya ada kawan kenalan beritahu, kau pergi ke satu tempat ni, di negeri sekian-sekian. Ada seorang bomoh tu hebat. Ya, dia tengok kita, dia scan aja, dia pegang aja, ambil telur sebiji, kena kat badan kita, terus hidup. Dia pun pergi. Pergi memang sembuh dia. Maka dia telah melakukan syirkun akbar. Ya, maka dia jadi musyrik. Ya. Kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan melakukan syirik akbar. Kenapa Nabi SAW larang? Contoh dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, tentang orang-orang yang pergi kepada dukun, tukar ramal, tok bomoh. Ya, dukun, tok bomoh ni dia sinonim dengan apa? Iaitu mendapat bantuan daripada jin. Sebelum dia nak dapat bantuan daripada jin, dia mesti buat ritual tertentu. Bahkan ada di antara ritual yang dia buat tu hingga menyebabkan dia sendiri tu kufur. Memang dia kufur. Sebab apa? Contoh, sebab dia akan ada perjanjian dengan syaitan atau jin. Di antaranya buat aktiviti-aktiviti, ritual-ritual yang melanggar syariat. Contoh, contoh pijak Al-Quran. Beristinja dengan helaian-helaian Al-Quran. Ni kalau tengok dalam pembelajaran ilmu sihir, akan adalah kita temui perkara-perkara tersebut. Sebab dia telah melakukan kekufuran yang sekufur-kufurnya. Cuba lihat, Nabi SAW mengingatkan kepada orang yang berurusan dengan dukun, jin, dukun, tok bomoh dan sebagainya. Nabi SAW menyebut, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun dan sebagainya, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka solatnya tidak terima selama 40 hari. Kan pergi jumpa bomoh pun kata, engkau ni terkena sihir sebenarnya. Tak jauh, orang sebelah rumah je. Nanti kau balik, kau korek bawah tangga, pasti ada benda yang dia letak rumah tangga, di bawah tangga kau. Balik memang ada. Memang ada. Ya. Tu. Jadi betul lah dia. Masya Allah, dia pun percaya. Bila dia percaya, maka tengok ni, apa akibat? Tak diterima solatnya selama 40 hari. Kemudian dalam hadis lain disebut, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, tok bomoh, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nampak ni? Ya. Jumpa tok bomoh, kemudian percaya. Kebanyakan orang bukan jumpa sahaja, bukan percaya sahaja, tapi ikut buat apa yang tok bomoh tu suruh. Apa akibat? Nabi SAW sebut, sesungguhnya dia telah kufur, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, maka dia kufur. Ya, itu contoh. Barang siapa yang pernah berjumpa bomoh, hendaklah segera dia bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, nanti dia mati, walaupun dia membawa banyak amal, tapi dulu dia pernah melakukan kesyirikan akbar. Sebab syarat syirik akbar, bertaubat. Dia tak akan gugur dengan amalan-amalan. Contoh, pada bulan Ramadan kan, bulan pengampunan.
buat 3 amal yang kita sebut sebelum ni. Puasa, berdiri malam sama imam, dan menghidupkan malam Al-Qadar. Ya, Nabi SAW sebut apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, barang siapa yang beriman, ya, man shoma Ramadan, berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, Allah ampunkan dosa-dosa. Ampun dosa-dosa ni maksudnya apa? Dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar khusus, iaitu ya dosa yang berkaitan dengan syirkun akbar, wajib dia bertaubat. Dan dia wajib memenuhi syarat taubat. Sebagaimana yang telah kita sebut, ada 4 syarat sekurang-kurangnya. Betul kan? Apa syarat taubat yang pertama? Wajib nombor 1 apa? Menyesali. Menyesali. Ya Allah, kenapalah dulu aku terlibat pergi jumpa bomoh. Padahal rupanya bomoh tu menyebabkan tercabut dah iman aku. Sejak di situ. Daripada hari itu sampai sekarang. Selama mana tak bertaubat. Yang kedua, hendaklah dia sekali-kali tidak mengulangi perbuatan yang tersebut. Yang ketiga, hendaklah dia memperbaiki, menetapkan, mengukuhkan tauhid kepada Allah. Tak sekali-kali akan dicerobohi lagi oleh syirkun akbar. Yang keempat, ya, taubat itu hanya akan diterima ya sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Yang kelima, yaitu taubat itu ya diterima selama mana dia lakukan sebelum matahari terbit daripada arah barat. Hari kiamat tu. Itu yang berkaitan dengan hak Allah, itu mesti ada. Ya. Tapi kalau hak manusia satu lagi, iaitu mesti dia menyelesaikan hak sesama manusia. Baik. Ya, itu bencana. Maka hendaklah kita elakkan daripada perkara tersebut. Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat. Pergi ke kuburan-kuburan, minta kepada pemilik kubur, pakai tangkal, mempercayai hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Ya, contohnya, ya, nak buat perkahwinan, tengok tarikh sesuai ke tak. Padahal tidak ada sial majal kepada tarikh, bulan, masa dan sebagainya. Ya, kerana semuanya adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara mudahnya tentang syirik akbar. Adapun perinciannya, syirik akbar itu ya boleh dilihat daripada 4 sisi yang besar mengikut klasifikasi. Contoh yang pertama, syirik dalam berdoa. Ya, secara ringkas. Ya, adapun perinciannya boleh dirujuk pada kitab-kitab. Yang kedua adalah berlaku pada syirik niat, keinginan dan tujuan. Ya, niat, keinginan dan tujuan jika dipalingkan daripada Allah, maka dia jadi syirik. Ya, sebagaimana boleh rujuk pada surah Hud ayat 15 hingga 16. Ya, adapun tadi syirik dalam bentuk doa boleh dirujuk kepada iaitu surah Al-Mu'minun ayat 117. Ya, dan surah Ghafir ayat 60. Baik, yang ketiga, syirkun akbar datang dari sisi syirik ketaatan, iaitu memberikan ketaatan kepada selain daripada Allah. Contoh kisahnya adalah tentang Adi bin Hatim radhiyallahu an. Ya, di mana Nabi SAW ketika dia datang, Nabi SAW membacakan ayat, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyriku. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib di antara mereka sebagai sesembahan selain Allah. Dan juga Al-Masih, yakni putera Maryam, mereka jadikan sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setelah Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika itu berislam, dengar perkataan itu, ya, lalu dia pun kata, ya, dia kata apa? Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada orang alim. Ya. Dari rahib-rahib mereka. Ya, kami tak sembah, kami tak sujud pada rahib-rahib kami, padri-padri. Lalu jawab Nabi SAW, sesungguhnya mereka itu tidak beribadah kepada orang-orang alim dari rahib-rahib mereka. Ya. Tetapi ketika para ulama mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan bagi umatnya, lantas umat mereka pun ikut menghalalkan. Dan apabila mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka lantas mereka pun ikut mengharamkannya. Maknanya menyembah ya kepada alim ulama mereka bukan mesti sujud tunduk tak, iaitu dari sudut membenarkan perkataan atau perbuatan. Contoh bila alim ulama dia kata, oh ni haram padahal halal, mereka pun ikut ya, ya. Ya.
Boleh berlaku tak kepada kalangan umat Islam? Boleh. Ada di antara mereka itu bergelar ulama, tapi ulama jahat. Memalingkan manusia daripada beribadah kepada Allah semata-mata, tapi mengajak kepada kesyirikan dibungkus dengan ibadah kepada Allah. Seperti tadilah, pergi ke kuburan. Ya, pergi ke kuburan, padahal kubur bukan tempat untuk ibadah. Kubur tempat untuk mengambil faedah, mengingat kematian. Bukan duduk di situ, berzikir, berwirid bagai. Kemudian bercakap dengan penghuni kubur. Ya, berkasidah, bergendang bagai. Kemudian menghiasi kuburan. Ya, macam istana. Ya, ada bangunan-bangunan kubah, letak bunga, lampu lip-lip lagi. Padahal semuanya itu dilarang oleh Nabi SAW. Mereka jadikan perayaan pula di kuburan itu. Cuba lihat dalam YouTube, banyaknya. Berluasa merebak. Tengok penampilan orang, Masya Allah, luar biasa, berjubah, berserban bagai. Penampilannya Islami, tapi perbuatannya syirik. Cuba lihat apa pesan Nabi SAW. Ya, Nabi berdoa sebagaimana riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa kata Nabi SAW? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, tengok berlaku tak? Tapi Allah Ta'ala pelihara kubur Nabi SAW kerana dilindungi. Begitu juga kuburan para sahabat Nabi SAW dijaga di kuburan Baqi'. Bandingkan dengan kuburan-kuburan lain, Masya Allah, berbondong-bondong orang sanggup, ya, pergi beribu kilometer untuk pergi melakukan ibadah di kuburan, jadikan perayaan. Ada perayaan kuburan syekh itu, ada perayaan kuburan syekh itu dan sebagainya. Hatta kalau kuburan Nabi SAW pun tak boleh dibuat sebagai tempat perayaan, tempat beribadah, apatah lagi kuburan orang selain daripada Nabi SAW. Tapi itulah dia, apabila syaitan telah menyesatkan umat manusia, mereka tertipu. Akhirnya syubhat itu, ya, diterima oleh orang ramai sebagai salah satu daripada syiar agama. Kalau ada orang yang menegur, membacakan hadis-hadis Nabi SAW, mereka mendatangkan takwilan-takwilan, ya, yang menyebabkan orang menjadi ragu-ragu. Akhirnya orang menganggap itu adalah kebenaran, padahal dia adalah kebatilan. Sebab itu Huzaifah radhiyallahu anhu tadi tanya pada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keburukan, iaitu salah satunya adalah keburukan yang paling besar, syirkun akbar. Ya, ini luar biasa syair ni. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Wa man la ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Kita ulang lagi. Ya, kita hafal ni. Hafal ya syair ini dan hafal hadis tadi. Ya, aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan. Setelah kita ada ilmu tentang keburukan itu, maka kita tidak akan terlibat di dalam pergi ke kuburan-kuburan. Kerana apa? Nabi SAW larang, jangan jadikan kuburanku sebagai, ya, tempat perayaan, tempat ibadah. Maknanya kuburan yang lebih rendah daripada Nabi SAW, selain daripada Nabi SAW, maka lebih aula lagi untuk tidak dijadikan tempat perayaan dan tempat beribadah. Kerana tempat ibadah di masjid, bukan di kuburan. Kuburan, ya, tempat untuk mengingat kematian. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ya, la tattakhizu qabri 'idan wala buyutakum qubura fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, kerana sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Cuba lihat hadis ini, sungguh halus, dan di situ terkandung mafhum mukhalafah, ya, pemahaman sebaliknya. Apa dia? Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apa maknanya? Maknanya rumah jangan jadi kuburan. Sebab apa? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka itulah maksud kuburan. Maknanya di kubur bukan tempat kita baca Quran. Baca Quran itu di rumah. Ya, di kubur tempat kita buat apa? Tempat kita, iaitu menziarahinya untuk mengingati kematian dan mendoakan bagi orang yang berada di kuburan itu saja. Selesai, balik. Ya.
Kemudian syirik yang keempat boleh berlaku syirkun akbar dari jurusan syirik al-mahabbah, iaitu dia mencintai tandingan-tandingan. Ya, tidak menyintai Allah secara mutlak. Baik, panjang penjelasan, itulah secara ringkas. Kemudian seterusnya penutup, syirkun asghar. Syirik asghar, syirik kecil tidaklah membuat pelakunya keluar daripada agama Islam, tetapi dia mengurangi tauhid dan dapat pula juga membawa kepada syirkun akbar. Jadi syirik kecil dia besar juga, sebab dia adalah sarana yang boleh membawa kepada syirik akbar. Ingat ni, jadi dia bukan perkara kecil, bukan perkara sepele ni, dia perkara besar. Sebab tu ingat kaedah ni tentang syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan. Secara total dia bertentangan. Manakala syirik asghar dia bertentangan dengan kesempurnaan yang wajib ada pada tauhid. Tauhid itu wajib kita mewujudkan kesempurnaan 100%, bertauhidkan Allah dengan sebenar-benar, mukhlishina lahuddin. Tidak boleh ada walaupun sebesar zarah perkara-perkara yang mencacatkan tauhid yang benar tadi. Siapa, amalan mana yang mencacatkan, itulah dia syirik asghar. Ya, maka syirik asghar juga wajib kita menjauhinya. Ya, baik. Jadi syirik kecil, ya, dia terbahagi kepada syirik dalam bentuk zahir, perkataan atau perbuatan. Contoh syirik kecil ini dari sudut jurusan syirik nyata, iaitu syirik kecil dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Seperti apa? Contoh, seorang bersumpah selain dengan nama Allah. Dia ucap, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik. Bersumpah selain Allah, sumpah dengan Allah ni, wallahi wa tallahi. Itu, tapi dia kata apa? Aku bersumpah demi rumah ini. Tu, ya, haram hukum dia, berdosa. Ya. Tapi dia masuk dalam syirkun asghar. Ya. Contoh lain dalam syirik kecil dalam bentuk perkataan, contoh dia kata masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dia samakan Allah dan itu dan saja, kata penghubung ataf. Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi SAW lalu tegur, kata apa? Ucapkan masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian barulah kehendakmu. Tengok, teliti tak? Sebab tu belajar tauhid ni dia sangat teliti, halus, supaya tak tersilap langkah. Kerana penyesalannya, kerugiannya sangat fatal sekali kepada pelakunya. Sebab tu ada orang yang teliti, masyaikh yang teliti. Ketika dia pergi masjid, dia pergi rumah seorang, dia tengok, kita biasa orang Melayu ni, orang Melayu Islam, dia letak frame Allah, frame Muhammad. Betul kan? Setara je, sama level, satu baris. Lalu Syekh tu kata turunkan, ya, frame Muhammad, kerana dia adalah, ya, abduhu wa rasuluh. Ya, frame Allah dia adalah roh. Maka bawah jangan sama dia, sebab Nabi SAW adalah hamba, pesuruhnya Allah Ta'ala, maka tak boleh sama. Tengok, teliti tak? Teliti. Betapa telitinya orang yang menjaga tauhid, agar jangan, ya, tercacat tauhidnya yang benar. Kemudian yang kedua, syirik khafi yang tersembunyi, seperti riak, ya, sum'ah, ujub. Riak buat tu kerana orang. Kalau solat sunat kat masjid bukan main lama lagi, kalau berdoa bukan main panjang, tapi bila di rumah berdoa pun tidak, solat sunat pun tidak, baca Quran pun tidak. Itu contoh tanda-tanda riak. Baik, selesai. Kesimpulan, penjelasan yang agak cepat, ya, ringkas, tapi kerja kita adalah rujuklah di buku-buku, kitab-kitab yang membahaskan tentang, ya, tauhid dan syirik secara terperinci. Baik, ya, bahagian yang terakhir iaitu apakah perbezaan yang jelas di antara syirkun akbar dan syirkun asghar, supaya kita faham, supaya kita dapat selamat dan keluar daripada kedua-duanya. Okey, apa beza syirik akbar dan syirik asghar? Syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam, kafir dia, ya, kekal kafir. Syirik kecil tidak mengeluarkan daripada agama. Macam seseorang berbuat riak,
Dia tetap sebagai seorang Muslim yang beriman. Ya. Yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Habis semua. Adapun syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan. Contoh dia riak terhadap satu amalan saja. Dia solat malam, dia rasa hebat dah, dia riak. Aku tadi malam solat malam banyak. Tu yang mengantuk siang. Dalam hati dia tu riak nak tunjuk ke orang. Terbatal amalan tu saja yang dia riakkan tu. Ya. Yang ketiga, syirik besar menghalalkan darah dan harta. Ya, sebab dia telah keluar daripada agama. Maka jatuh hukum atas dia iaitu dia telah terbatal keislamannya. Boleh ditegakkan hukum hudud. Ya. Adapun syirik kecil tidak menghalalkan darah dan harta sebab dia kekal masih sebagai seorang Muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, pelaku syirik besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Manakala pelaku syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Ya, tapi kedua-duanya tetap dosa besar. Dosa besar yang pertama, syirkun akbar. Ranking nombor 2, syirkun asghar. Jadi kalau ditanya dosa apa yang paling besar? Nombor 1, syirik akbar. Nombor 2, syirik asghar. Nombor 3 adalah bid'ah. Nombor 4, baru dosa-dosa besar. Selain daripada ketiga atas. Ya, dosa-dosa besar, tak puasa, tak keluar zakat, macam-macam. Ya, yang seterusnya. Jadi, apabila kita memahami tentang maksud daripada ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat yang ayat 48 daripada surah An-Nisa dan ayat 116 daripada surah An-Nisa, yang fokusnya, intipatinya adalah menjelaskan tentang Allah Ta'ala sangat murka kepada pelaku syirik akbar, begitu juga syirik asghar, dan Allah tak akan ampuni dosa mereka kecuali mereka bertaubat. Ya, kalau tidak maka mereka telah tersesat sejauh-jauhnya dan mereka melakukan dosa yang paling besar serta apa yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang telah disampaikan, kita sentiasa berhati-hati, teliti, takut dan berjaga diri kita agar jangan terjatuh ke dalam syirik, sama ada syirkun akbar dan syirkun asghar. Maka tak lain dan tak bukan caranya adalah kita talabul ilm, menuntut ilmu. Wajib. Ya, kerana khawatir nanti berdiri hadapan Allah maka terkena firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'lamun ma kanu ya'malun. Jika mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah seluruh amal yang telah mereka kerjakan. Dan penutupnya ingat ayat ini. Ya, wa qadimna ila amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti kalian hadapi seluruh amal-amal yang mereka bawa tu, yang mereka buat di dunia, kami jadikan seluruh amal itu menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai, menyesal sudah tidak berguna. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita agar tetap istiqamah di atas tauhid yang benar dan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada kita, iaitu syirkun akbar, syirkun asghar dan segala sekutu-sekutunya. Semoga Allah memperkenankan dan merahmati serta memberkati majlis ilmu kita ini dan memberikan kita kesabaran. Ya, memang agak panjang kuliah ini 1 jam, tapi 1 jam berbanding dengan masa-masa atau jam-jam yang Allah berikan kita pada satu hari masih dibilang kecil sekali peratusannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat bersabar pada bulan Ramadan, terkhusus di dalam berpenat berpayah di dalam menuntut ilmu, di siang harinya, di malam harinya. Kerana kita belajar pun sebulan sahaja. Selepas itu kita akan kembali disibukkan dengan urusan dunia. Semoga amal yang kita lakukan ini merupakan di antara tanda-tanda kebaikan, merupakan tanda-tanda Allah Ta'ala mencintai kita dengan memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan harap dibuat pembetulan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.